Ya Allah, 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 Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji-puji bagi Tuhan semesta alam yang mengizinkan dalam masa yang singkat untuk bersama dalam satu majlis yang cukup bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya sedikit memperkenalkan diri beliau. Beliau merupakan penolong pengarah penyelidikan 1 Seksyen Akidah, bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Beliau merupakan Presiden Tuan Sharifah Islamic Foundation, berasal dari Terengganu Darul Iman. Dengan ini tafadhal ya Ustaz Doktor untuk membicarakan satu isu yang panas. Dan saya dimaklumkan ada media di Sinar ya, media di sini ya, Masya Allah. Kalau boleh tulislah panjang lebar isu dari doktor yang pakar dalam bidang ini, insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya Brother Kamarudin, selaku Presiden Islamic Propagation Society, dan seterusnya pimpinan-pimpinan dan pemegang amanah di IFC ini, saudara-saudari, sahabat saya, Tuan Haji Nasir di belakang sana yang bersama saya pada hari ini, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah kerana dapat saya datang ke sini dan dapat pula bersama dengan hadirin hadirat di IFC yang berkat ini, insya-Allah. Dan saya akan membicarakan satu tajuk yang sekarang ini sedang hangat diperkatakan di Malaysia. Itulah berkaitan dengan isu tuntutan kalimah Allah oleh orang-orang Kristian. Bukan semua Kristian, tetapi yang terlibat pada awalnya itulah Roman Catholic Kristian, memohon nak guna kalimah Allah dalam bahan cetak mereka. Iaitulah surat khabar yang dikeluarkan secara mingguan, iaitulah Herald di Catholic Weekly yang dikeluarkan dalam 4 bahasa: bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Tamil dan juga dalam bahasa Cina. Dan mereka hanya nak guna kalimah Allah ni dalam bahasa Melayu saja, tidak di dalam bahasa lain, walaupun surat khabar ini dikeluarkan dalam 4 versi. Dan isu ini sebenarnya walaupun menjadi satu perbualan yang hangat di Malaysia, dibincangkan hampir oleh semua level, sama ada sarjana ataupun orang awam seperti kita ini, saya ini. Tetapi kalau kita lihat betapa hangatnya dibincangkan isu ini, sebenarnya isu ini pada pandangan saya sangat-sangat mudah untuk diselesaikan. Dan ada baiknya sebelum saya memulakan lontaran idea di dalam perbahasan pada petang yang berkat ini, kita lihat dulu apakah kronologi, ataupun kita faham dulu isu yang menjadi asas kepada perbahasan tentang isu kalimah Allah ini yang sampai sekarang masih belum lagi selesai. Asas dia mudah saja. Pada penghujung 2009, orang-orang Kristian Katolik di Malaysia telah memohon dengan kerajaan Malaysia, dalam konteks yang lebih tepat dengan umat Islam di Malaysia, kami nak guna kalimah Allah. Di mana? Dalam surat khabar kami yang dikeluarkan secara mingguan, dan namanya Herald di Catholic Weekly. Dikeluarkan dalam 4 bahasa seperti yang saya nyatakan tadi. Dan apa yang mereka tak bagi tahu tetapi kita tahu, mereka nak guna kalimah Allah hanya dalam versi bahasa Melayu
sahaja. Lalu permohonan ini dipanjangkan kepada kerajaan Malaysia menerusi KDN, Kementerian Dalam Negeri. Lalu bila KDN melihat hujah-hujah yang mereka sertakan di dalam surat permohonan mereka itu, tuntutan mereka itu, adanya hujah-hujah dan nas-nas daripada agama kita, seperti hujah Al-Quran, hadis, sirah Nabi, semangat bahasa Arab dan juga logik akal, disusun dan digarap sedemikian rupa supaya nampak permohonan mereka itu sebenarnya ada hujah daripada agama Islam. Maka surat tuntutan itu, permohonan itu dipanjangkan ke bahagian penyelidikan akidah di JAKIM Putrajaya, dan mungkin agaknya saya orang pertama memegang surat tuntutan itu dan melihat hujah-hujah yang telah diutarakan oleh orang Kristian Katolik di Malaysia. Ini asalnya isu itu. Sanggup buang dua perkara ini. Sekarang kita akan bincang dengan cara ilmiah, bukan politik, bukan taksub. Okey. Sekarang bila di Malaysia ni kita dah jadi pening sebab sarjana pun ada dua pandangan, saya nak ajak tuan-tuan, mari kita keluar daripada Malaysia. Maksud saya sini, keluar ni kita tengok pandangan ulama muktabar. Adik-adik berada kamu dia kata dah kita beli bangunan dah nyesat nak keluar pula. Bukan maksud saya tinggal. Polemik di Malaysia, sarjana beri pandangan tinggal. Kita keluar, lihat apa yang disebut oleh para ulama dunia yang muktabar terhadap hukum penggunaan kalimah Allah. Di sisi para ulama dunia, mereka telah memberi pandangan terhadap hukum penggunaan kalimah Allah ini kepada dua pandangan. Sama juga, dua juga. Satu kata boleh guna kalimah Allah, tak ada masalah bagi bukan Islam nak guna. Seperti Al-Allamah Profesor Dr. Syekh Fauzi Al-Zafzaf. Beliau merupakan mantan timbalan rektor Universiti Al-Azhar Al-Sharif dan mantan pengerusi dialog antara agama Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Mereka kata boleh guna kalimah Allah, dan didatangkan hujah-hujahnya daripada Quran, hadis, sirah, semangat bahasa Arab, logik akal dan sebagainya. Selain daripada beliau, begitu juga dengan Al-Allamah Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah alaih, Ketua Ikatan Ulama Sedunia, menyatakan tidak ada apa masalah nak guna kalimah Allah, kerana Allah ini adalah Rabb bagi alamin, sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam konteks yang disyarahkan oleh Profesor Yusuf Qaradawi hafizahullah alaih, saya dengan rendah hatinya barangkali boleh membuat satu kefahaman yang biasa-biasalah orang tahap kita ni. Gini, mungkin yang dimaksudkan oleh Allamah Qaradawi dan ulama-ulama yang berpandangan bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh bukan Islam ialah Allah ni Tuhan bagi orang Hindu. Walaupun orang Hindu ni dia nak cari Allah tak jumpa, berhenti jumpa batu, sembah batu, tapi dia nak cari Allah, dan Allah Tuhan pada mereka. Allah ni Tuhan agama Buddha. Orang Buddha ni nak kepada Tuhan, tetapi dalam nak cari Tuhan tak jumpa jalan sebenar, terhenti pada kayu contohnya, maka sembah kayu. Allah ni Tuhan pada orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah nak kepada Tuhan, tapi dalam pada nak cari Tuhan itu terhenti kepada Latta, Uzza, Manat, Sam, Bal, Ham, Yaruqa wa Nasrah, seperti disebut oleh Al-Quran. Jadi mereka ni hakikatnya nak kepada Tuhan, cuma mereka tak bertemu Tuhan sebenar. Waktu yang sama, kalau mereka meyakini Tuhan yang sebenar adalah batu, kayu, tanah dan makhluk yang lain, Allah tetap Tuhan mereka, kerana Allah ni Rabb bagi alamin. Boleh jadi begitulah yang dihujahkan oleh mereka.
Antara ulama muktabar yang tak setuju kalimah Allah digunakan oleh bukan Islam, antara mereka ialah seorang ulama besar daripada Kuwait, namanya Al-Allamah Profesor Dr. Syekh Abdul Hamid Al-Ballali. Dia ni ulama besar dan sangat warak orangnya. Dia kata tak boleh guna lafaz suci Allah oleh bukan Islam, kerananya kalau umat itu memberi kebenaran penggunaan kepada bukan Islam, nescaya mereka guna bukan pada tempatnya. Dan juga bila mereka guna pada tempatnya, maka umat yang membenarkan penggunaan itu pada lafaz yang tidak sebenar adalah umat yang lalai, kerana tidak menjaga kesucian lafaz-lafaz agama. Dan sekarang sebenarnya tuan-tuan tengok baik-baik, dan surat khabar kita pun ada. Sudah ada usaha di kalangan orang-orang bukan Islam, sama ada orientalis ke, yang berminat untuk menyampaikan buah fikiran doktrin mereka. Mereka guna satu istilah, tidak payah khabar ni Bible, tidak payah khabar ni kitab Veda, tidak payah khabar kitab ni Talmud, Kabbalah, tak payah. Dia cuma menggunakan terminologi, term-term tertentu untuk umat Islam secara tidak langsung tak berapa ambil berat pada agama. Ada usaha itu. Contoh, zina. Zina ni berat perkataan ni. Sebab 100 kali atas belakang bagi hadap nikah lagi, dan gejang sampai mati bagi hak nikah dah. Berat. Sehingga banyak ayat Quran, antaranya dalam suratul Furqan menyebut antara yang diharamkan oleh Allah dalam untuk syurganya, bahkan mencium baunya adalah orang berzina, kecuali yang bertaubat pada Allah. Jadi zina ni implikasinya sangat berat sampai akhirat. Tetapi sekarang sudah ada usaha menggunakan lafaz-lafaz yang lebih ringan daripada zina, supaya orang tak rasa zina ni berat. Apa dia kata? Bukan zina, bersekedudukan. Jadi bila guna bersekedudukan, orang kata bukan buat benda ustaz, duduk je. Jadi bunyi ringan. Berlaku sekarang. Tuan tengok. Kedua, minum arak. Berat bunyi arak ni. Ibu segala maksiat menghilangkan kemuliaan akal bagi manusia yang membezakan manusia dengan haiwan. Kerana arak telah ditukar biar ringan. Bukan minum arak dah, minuman sosial. Berat sosial saja, nak pergi panas tubuh sikit musim sejuk, lepas tu nak pergi minum-minum sambil bincang bisnes ke apa. Jadi orang rasa ringan. Sudah ada usaha meringankan pandangan terhadap agama, taklif agama itu menerusi pertukaran terminologi. Jadi lafaz Allah, perkataan Abdul Hamid Ballali gitu juga. Kalau hari ini kita beri guna, kalau mereka ni termasuk dalam golongan nak mendakwahkan doktrin mereka dengan cara lafaz-lafaz suci agama, maka umat yang tidak menjaganya sekarang adalah umat yang lalai. Itu pandangan Syekh Abdul Hamid Ballali. Kedua, seperti seorang ulama besar daripada Saudi Arabia, dia ni pakar dalam bidang kehakiman dan perundangan. Namanya Al-Allamah Profesor Dr. Syekh Abdul Hamid Abdul Muhsin Al-Abikan. Saya ulang, Profesor Dr. Syekh Abdul Hamid Abdul Muhsin Al-Abikan. Beliau menyatakan tak boleh guna kalimah Allah ni bagi bukan Islam. Sebabnya mereka ni telah dibuktikan dengan zahir Al-Quran dan hadis bahawa mereka ni guna bukan pada maksud yang sebagaimana Allah Ta'ala sendiri kehendaki. Ayat pink mengaku Tuhan. Saya baru dalam 2 minggu sudah berada kemudian cakap dengan seorang DSP di Bukit Amat. Minum dengan dia bercakap. Dia kata, ustaz, kalau ustaz tahu apa yang saya tahu, ustaz rasa ustaz dari tidur malam dalam hal agama ni, ancaman di Malaysia. Kalau saya kata dah ayat pink warna, dia kata ayat pink ni kita boleh tangkap bila-bila masa boleh. Lagi hak penjara yang besar-besar kita boleh tangkap. Ayat pink hak itu dah kan boleh tangkap, boleh. Tapi mengapa kita tidak tangkap, itu persoalan dia. Maka dia sebut kerana ada sepatutnya bidang kuasa orang sekian-sekian boleh tangkap, tapi dah kerana mereka tak mau tangkap, jadi kita nak ajar suruh buat kerja sikit. Itu kata dia. Jadi saya tengok dia pun nampak macam marah sikit lah kepada pihak-pihak berwajib yang tak tangkap. Saya nak neutral dengan balik. Saya kata, tuan, boleh jadi mereka tak tangkap ni kerana ajaran Yapin ni tidak mengancam negara.
Dia kata, apa Ustaz kata gitu? Ustaz pegawai penyelidik. Takkan Ustaz tak. Saya kata gini, sebab ajaran Yaping ni dia main langit ke atas. Tak main bawah-bawah ni, main langit ke atas ni. Jadi kalau dia tak sentuh bawah ni, tak bahaya sangat. Jadi baru dia nampak seronok. Kita nak suruh dia suka tu aja, dia seronok. Tuan-tuan bayang, ada ajaran begini pun ada pengikutnya. Saya berada dengan dia secara peribadi sepanjang dia pegawai penyelidik akidah. Saya antaranya dialog dengan panggil orang-orang masalah ni. Sepanjang saya kerja ni, 3 orang dah saya interview Imam Mahdi. Orang bayang, Imam Mahdi daripada Kelang, daripada Perak. Yang kita lemahnya mari pakai jubah, bawa tokat begitu. Ada surat aku orang pula Imam Mahdi. Kita kata astagfirullah. Pun ada pengikut. Orang bayang. Itu pun saya kata malah nak layang juga, nak sesat-sesat. Dan kita banyak kerja, tapi kita pun kena cerdik lah sikit. Saya katakan gini, nikah Imam Mahdi belaka 3 orang je. Baik, setahu saya Imam Mahdi ni seorang je. Cuba bincang 3 orang ni siapa Imam Mahdi seorang. Gitu je lah nak layang buat-buat ni. The Book of Genesis chapter 16 over 15 and 16. Ketika Ibrahim dapat Ismail, umurnya 86 tahun. Dan The Book of Genesis chapter 21 verse 5, ketika umur 100 tahun, dia dapat anak nama Ishak, Isaac. Beza 2 beradik, satu mak, satu ayah, lain mak ni 14 tahun. Lepas itu kita tengok kontranya. Tapi hebat, seorang ulama besar dalam perbandingan agama mati dah, Abdullah Wasi'an di Indonesia. Dia faham bahasa Belanda, faham semua, mati dah. Dia nak dialog dengan padri, datang dialog, padri tu balik tu. Sebab dia kata, mu pakai kain ni pun bertentangan dengan ajaran kitabmu dah. Kain jenis apa? Dia baca dalil apa, balik gitu dia. Mati dah. Dia ni dia anggap sebagai benteng Indonesia. Lebih kurang dalam tahun 40-an, 50-an dulu. Abdullah Wasi'an. Dia sebut, cuba kita tengok dalam The Book of Genesis chapter 22 verse 2. Bila dia kata, wahai Ibrahim, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal, iaitu Ishak. Dia kata, sinilah Yahudi memasukkan nama Ishak secara sukati untuk benci keturunan Ismail. Buktinya dia kata mudah. Cuba kita tengok dalam The Book of Genesis chapter 16 verse 15 and 16. Disebut bahawa Ibrahim umur 86 tahun, dia dapat anak nama Ismail. Tapi dalam The Book of Genesis chapter 21 verse 5, disebut umur 100 tahun, 14 tahun selepas itu baru dapat Ishak. Jadi bagaimana ayat dalam The Book of Genesis chapter 22 verse 2 menyebut, wahai Ibrahim, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal, iaitu Ishak. Macam mana Ishak dibagi anak tunggal, sedangkan Bible segi khabar dia ada abang hak lahir dulu 14 tahun sebelum dia, namanya Ismail. Jadi baik, tengok isu yang dilontarkan oleh orang Kristian ini. Cuba cermati baik. Kemana orang Kristian sekarang? Tak ada. Mereka duduk rumah pada Ramadan, tengok TV, minum teh, cicah biskut Mary. Tengok orang Islam balau. Mereka tak ada pun sekarang. Mereka diam je di rumah. Yang bergaduh kita ni orang Islam. Jadi saya ingat perkara ini boleh dimurnikan lagi oleh para ulama, sarjana, tuan-tuan guru kita. Dan mungkin kita orang-orang muda ni bolehlah tolong sikit-sikit sebanyak untuk membantu kepada pemahaman Islam dan juga satu keputusan yang tepat demi keagungan Islam dan juga kemuliaannya. Dan mudah-mudahan ada rahmat Allah Ta'ala dalam hal-hal sebegini. Saya meminta maaf kalau ada bahasa dan juga perkataan yang tidak layak di sini. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.